Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita. Allah taala masih lagi mengurniakan kepada kita peluang dengan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dua nikmat yang terbesar Allah kurniakan kepada kita. Kemudian nikmat sihat tubuh badan. Alhamdulillah kita boleh pakai buat amal ibadat kepada Allah. Berapa ramai yang daripada kalangan kita Allah Ta'ala tarik nikmat sihat dia. Dia tak boleh nak semaya, tak boleh nak buat ibadat. Dia mari penyakit garuk dan sebagainya, macam-macam pesing. Tapi Allah Ta'ala beri kepada kita peluang boleh hadir ke rumah Allah Ta'ala. Mari semaya berjamaah. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu, dikatakan oleh para ulama sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebagai salah satu daripada catatan amalan kebajikan kita. Allah Ta'ala yang kita nak bawa jumpa dengan Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid pada muka surat yang ke-16. Muka surat yang ke-16 baris yang ke-8 daripada atas ke bawah. Peringkat kedua tu, maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid. Dia cuba dia. Baik, kita masih lagi membincangkan tentang pendahuluan ataupun apakah yang dikatakan muqaddimah, permulaan bagi kita nak mengaji pada sifat, nak mengenal sifat 20. Sifat yang dikatakan sebagai asas ilmu akidah. 20 sifat bagi Allah Ta'ala sifat wajib, 20 sifat mustahil iaitu lawan pada sifat wajib, 20 pada Allah Ta'ala. Kemudian satu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Maka disambung pula selepas ini, iaitulah tentang sifat para rasul. 4 sifat wajib bagi rasul, 4 sifat mustahil bagi rasul, satu sifat harus bagi rasul. Maka semua itu melengkapi 50 sifat. Disebut juga sebagai aqaidul iman. Ini akidah keimanan kita berteraskan kepada aqidatul khamsin, akidah 50. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila sebut sifat 50 ataupun sifat 20 wajib bagi Allah Ta'ala ni, wajib kita tahu apa maksud wajib. Maknanya menjadi kewajipan bagi kita. Bila sebut wajib maka mesti. Bagaimana juga disebut dalam ibadat kita pada ilmu fiqh, wajib hukum pada semaya. Maknanya tak dapat tidak kena semaya. Dia begitu juga pada hukum akidah ataupun hukum usuluddin. Pada bab ilmu usuluddin, ilmu tauhid, bila sebut wajib maka hukum mana pun kena faham, kena reti. Dia kenapa? Kerana inilah yang dikatakan i'tiqad kita, pegangan kita menepati pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab itulah pengarang kitab ini Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Faridatul Faraid sebagai satu kemudahan kepada kita. Disusun mengikut kata bahagian-bahagian dia supaya memberi faham kepada kita untuk kita kenal Allah Ta'ala dengan lebih dekat lagi. Bukan setakat sebut saja kita kenal Allah, bukan setakat sebut saja kita sayang Allah, bukan sebut saja kita nak ikut segala perintah Allah, tapi ke mana pun kena
Maka pada kuliah lepas kita telah sebut apakah yang dikatakan sebagai perkara-perkara yang menguatkan kepada pengenalan kita dengan sifat Allah Ta'ala, yang disebut sebagai dalil. Bila kaedah nahwu kita mengaji, bila disebut dalil, bila banyak kaedah nahwu sebut dalail, dalil-dalil. Maka ulama sebut kepada kita bila sebut dalil ada pembahagian dia. Ada dalil naqli, ada dalil aqli. Dalil naqli apa dia? Ada hak ditulis ataupun tercatat dalam Quran dan hadis. Itu dinamakan sebagai dalil naqli. Adapun dalil akli iaitu berteras kepada akal. Lagu mana pemahaman akal kita yang boleh memberi kesedaran kepahaman kita untuk kita kenal Allah. Maka atas sebab itu bila sebut sifat 20 bukan setakat wajib tahu, maka wajib kita beriktikad. Bagaimana sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang disebut sebagai al-wajibah. Sifat ini kata ulama rahimahullahu ta'ala dinamakan sebagai sifat wujubul wajibah. Apa maksud dia? Sifat wajib ada pada Allah Ta'ala. Kemudian pula istihalatil mustahilah, lawan dia pula sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Bagaimana kuliah yang lepas telah sebut juga berkenaan dengan wujub aini atas kita. Wajib tahu tiap-tiap orang. Bukan kata dia mau pandai tak apalah. Kita tak pandai pun tak. Hukum dia wujub aini. Istilah fiqh sebut fardu ain. Atas setiap orang kena faham betul-betul apakah yang dikatakan sebagai Allah Ta'ala. Sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana inilah tuncang asas kepada akidah kita yang sebenar, bertepatan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, masuk dalam kitab. Maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid. Mana kata pada di sini, maka hendaklah kami, makna kata pengarang kitab ni sebut, Syekh Ahmad sebut, nak menyatakan, nak royak kepada kita segala aqaid, maknanya segala akidah-akidah yang wajib pada syarak mengetahuikan dia. Syarak-syarak mana pada hukum agama lah. Bukan pengetahuan ataupun akidah-akidah nak tahu termasuk biasa dah. Bukan kerana nak jual beli dah, tapi kenapa? Kerana atas syarak hukum pada Allah Ta'ala. Mengetahuikan dia maknanya mengetahui segala aqaid ataupun akidah tadi daripada segala yang wajib. Itu yang pertama. Apa dia? Hak wajib. Dan yang mustahil, itu yang kedua. Lawan pada sifat wajib bagi Allah Ta'ala disebut sebagai sifat mustahil. Dan yang harus pada hak Allah Ta'ala. Bagaimana sebut awal-awal tadi, 20 wajib bagi Allah Ta'ala, 20 mustahil bagi Allah Ta'ala, dan 1 sifat harus bagi Allah Ta'ala. Mana kena tahu, dia pengarang kita ni sebut, dia akan hurah. Dia akan cerita kepada kita bagaimana pemahaman kita untuk kita faham daripada apa yang dikatakan sifat-sifat wajib, mustahil dan harus pada Allah Ta'ala. Dan hak segala rasulnya. Lepas pada selesai akan cerita bab Allah Ta'ala, maksud pula bab segala rasul dia pula. Lagu mana pula hak-hak atas rasul. Begitu juga bagi rasul, pak sifat wajib, pak sifat mustahil, sifat harus. Maka semua tu segala hak kena kita tahu pada syarak. Baik. Serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya. Sebab apa dalil? Dalil-dalil ini sebagai satu bukti, satu sandaran hukum oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulullah berdasarkan Quran dan hadis. Begitu juga dibawa oleh para ulama sebagai dalil-dalil akli. Dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib. Makna kata dalil-dalil inilah sebenarnya yang nak menetapkan, nak menguatkan segala pernyataan-pernyataan yang menyatakan sifat ini wajib bagi Allah Ta'ala, sifat ini mustahil bagi Allah Ta'ala, sifat ini harus bagi Allah Ta'ala. Dikuatkan ataupun disokong dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang telah Allah Ta'ala kemukakan dalam Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Baik. Dan yang menafikan yang mustahil, maknanya menafi pada sifat wajib bagi Allah Ta'ala tak ada. Bila ada sifat wajib, dia ada selalu lawan dia. Apa dia? Iaitu daripada benda yang al-mustahilat, benda-benda yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Maknanya semua tu akan dihuraikan dalam kitab ini, dalam kitab Faridatul Faraid.
Dia. Baik. Maka kami berkata, kami makna di sini iaitulah Syekh Ahmad lah pengarang kitab ini. Maka kami berkata wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Bagi Allah Ta'ala wajib pada dia sifat kesempurnaan, sifat kamalat. Bahasa Arab sebut kamalat. Apa dia maknanya daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala? Bila mana dia sempurna, maka tidak ada jalan orang nak menafikan dia tu Allah Ta'ala. Sebab itu syarat nak jadi Tuhan, dia kena sempurna. Baru orang tak boleh nak lawan, baru orang tak boleh nak jeh, orang tak boleh nak nafi. Kenapa? Kerana kesempurnaan itulah yang menunjukkan kuasa pada Allah Ta'ala. Contoh kita kata kita nak buat tokong, buat tocak, tak layak menjadi Tuhan. Kenapa? Kerana ada sifat kelemahan. Dia ada sifat kekurangan bagi Tuhan itu. Kenapa tak layak bagi Tuhan itu bersifat dengan kekurangan? Bahkan Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya, makna kata yang layak dengan zatnya, zat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Al-A'la, yang tertinggi. Sifat dengan zat Allah Ta'ala yang tertinggi, yang maha tinggi lah. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Bila sebut sifat kesempurnaan banyak sangat. Hak mana hak sifat sempurna, hak sempurna, itulah hak layak bagi Allah Ta'ala. Tak kira lah. Hak orang sebut ke, hak orang tak sebut ke, hak dalam Quran ke, hak tak dalam Quran ke. Bila sifat tu sifat kesempurnaan, maka sifat tu layak bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia tu disebut sebagai Rabbun, Tuhan. Berbeza dengan kita makhluk. Makhluk ni banyak daripada sifat-sifat kekurangan. Kenapa? Bila sebut makhluk, maka ulama sebut, bila sebut makhluk dia ada 4 sifat utama. Gapo dia? Yang pertama, alam. Maksud alam ni benda selain daripada Allah Ta'ala, itu makhluk. Makna kalau lain daripada Allah Ta'ala, maka tu dipanggil makhluk. Tak kira lah dia mengaku dia Tuhan sekalipun. Fir'aun sekali tu. Fir'aun dia mengaku, dia kata ana rabbukumul a'la. Dari aku pengikut dia, akulah Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha tinggi. Fir'aun kata. Fir'aun, tapi dia ada sifat apa? Sifat ma siwallah, sifat ghairullah, lain daripada Allah Ta'ala. Maka termasuk pada bab makhluk dia tu, walaupun dia gelar diri sebagai Tuhan. Yang kedua, sifat makhluk juga mungkin benda dibuat oleh Allah Ta'ala. Maknanya kita ngaku kita hebat Tuhan, sekarang mana pun ada orang jumpa kita. Itu sifat makhluk. Adapun Allah Ta'ala tak ada hak buat dia, maka dia boleh ngaku sebagai Tuhan. Yang ketiga, sifat makhluk gapo dia? Hadisun bahru. Bila sebut baru, sebelum dia tu tak ada, kemudian baru ada, boleh jadi lepas tu tak ada, itu panggil baru. Maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan baru. Contoh kita kata Fir'aun, sebelum dia ada, dia tak ada, maka barulah tu dia. Bila dia baru, maka tak layak pada dia tu bersifat seperti mana seorang Tuhan ataupun sebagai Tuhan. Yang keempat, sifat makhluk juga disebut oleh ulama, iaitulah kaunun. Apa dia kaunun? Benda hak dicipta disebut juga sebagai kainat. Hak Tuhan buat belaka. Berhala pun Tuhan buat, Fir'aun Tuhan buat, Namrud pun Tuhan buat. Lain daripada Allah, maka termasuk daripada kalangan ataupun golongan makhluk. Maka bila dia ni bersifat dengan makhluk, tak layak pada dia ni bersifat sebagai Tuhan. Kenapa? Kerana bila sebut makhluk, ada saja kekurangan. Berbeza dengan Allah Ta'ala, ada dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Maka tiada sifat dia, sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tidak meliputi, maknanya melainkan kecuali Allah Ta'ala. Segala kelebihan, segala sifat kesempurnaan hak Allah Ta'ala. Sini jawablah betul. Kita faham selalu bila sebut sempurna, maka Allah Ta'ala. Patut kadang-kadang boleh kita tu buat apa? Allah pinjam. Dia kita tu heavy semak, kita tu heavy jangok. Oh, semak kita jadi semak-semak ni sifat sempurna. Lawan dia tak semak. Maka sifat sempurna tadi diberi kepada kita, dipinjam kepada kita, beri sikit kepada kita. Supaya apa? Supaya kita disyukur.
dalam masa sama kita kembalikan kesempurnaan itu kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila sebut kesempurnaan, orang puji belakang. Kita hebat, kita kaya, kita bagus, orang puji belakang. Maka bila dipuji, sebab tu setiap puji maka kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Bila orang puji, Alhamdulillah, segala puji layak bagi Allah Ta'ala. Bukan ada angkah tak. Orang puji kat telenggok jalan dia, besar dia hidung. Orang kata kita kaya, orang kata kita alim, orang kata kita ni bagus, bangga diri. Sedangkan pujian itu hanya layak kembali kepada Allah. Kenapa? Kesempurnaan diberi pinjaman oleh Allah. Makna kata Allah Ta'ala lah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Maka wajib sabitlah baginya, maknanya wajib tetaplah bagi Allah Ta'ala atas jalan ijma' secara umum. Makna kata kita boleh faham dah sini bahawasanya segala sifat kesempurnaan itu kembali kepada Allah Ta'ala belaka. Dia supaya kita tu hari meta ya, kita tu hari kaya, tu hari senang serta ya. Sampai masa tu hari ambil, kadang-kadang tu hari hantar melalui bencana, rumah terbakar, ropak kat orang. Itu satu pinjaman daripada Allah Ta'ala, hanya sementara. Dia begitu juga semak kita, gagah kita masa muda ya. Ni dia masa tua, tak cakap bayar majik pun malah. Alhamdulillah sebab kita gaji belaka penuh semua, alhamdulillah tiap malam. Noyaknya hanya pinjaman daripada Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan buat sementara. Tapi selayaknya Allah Ta'ala lah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Itu makna kata wajib bagi Allah Ta'ala tiap segala sifat kesempurnaan itu. Baik. Dan mustahil atasnya maknanya mustahil bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Apa dia? Dan iaitu amat banyak. Supaya tak ada juga sifat kesempurnaan banyak, maka sifat kekurangan banyak juga. Sebab apa? Lawan pada sempurna tu tak sempurna. Maka jadi ada banyak jugalah. Tiada menghinggakan dia melainkan ia Subhanahu wa Ta'ala. Tak terkira kecuali Allah Ta'ala yang tahu benda ni. Dia benda ni kita kata satu benda yang dikatakan sebagai satu perkara yang dia ada baik ada buruk. Begitulah. Begitu juga kehidupan kita, ada pro ada kontra, ada baik ada buruk, ada sempurna ada tak sempurna. Begitulah lawan dia. Begitu juga sempurna sifat pada Allah Ta'ala, ada juga lawan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, maka itu dinamakan sebagai sifat kekurangan. Maka wajib disucikan dia Ta'ala daripadanya. Makna disucikan, makna wajib kita menafilah. Dah kita pegang dah tadi Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan, maka wajib juga kita pegang, kita iktikad bahawasanya pada Allah Ta'ala itu mustahil sifat kekurangan. Dah kita percaya Allah Ta'ala sempurna, apa nak ada sifat tak sempurna pula? Dia maknanya kena menafi. Ini dinamakan sebagai iktikad, kena pegang, kena percaya. Bahkan bila sebut dalam ilmu akidah, bila mana kita tak beriktikad sesuai dengan hak syariat sebut, tidak beriktikad sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, maka boleh jadi kita ni bawa kepada riddah. Contoh kita kata kita tahu dah Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat belaka. Itu sifat Allah Ta'ala, kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Salah satunya iaitulah kuasa. Kita percaya, tapi dalam masa sama kita kadang-kadang mari was-was. Allah Ta'ala kuasa, bukan aku tak buat tak jadi. Kalau aku tak kehir tak jadi, kalau aku tak tebing tak jadi. Maka bila mana ada perasaan lagi tu, maka sudah mengganggu iktikad kita. Dia kena ingat molek. Maknanya menafi ataupun disucikan dia Allah Ta'ala itu daripada segala sifat kekurangan. Kenapa? Kerana benda itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat kuasa, maka mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan lemah. Itu cara dia, kita faham. Lagu tu. Maknanya menafi, menyucikan Allah Ta'ala. Tak sehuat mari perasaan dalam diri kita nak fikir tentang benda-benda yang membawa kepada sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Atas ijmal pula, mana kena terfaham lagu tu juga secara umum dia. Dia dah muka Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan, maka sudah tertolak segala sifat yang kekurangan bagi Allah Ta'ala. Dan dalil atas demikian itu
bahawasanya jikalau tiadalah bersifat ia dengan sifat kesempurnaan. Maknanya di sini pengarang kitab Syekh Ahmad ini memberi satu persoalan kepada kita, satu gambaran perbandingan kepada kita. Kata dia lagu mana? Bahawasanya kalulah Allah Taala itu bersifat dengan jika Allah Ta'ala tiada bersifat dengan segala sifat sempurna, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka nescaya bersifatlah ia dengan segala lawannya, iaitu segala kekurangan. Tentu dah. Yang kita jadi belawai. Kalau Allah Ta'ala tak sifat kuasa, mesti dah lemah. Kita kena faham lagu tu. Maknanya, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa? Kerana jikalau bersifat ia Allah Ta'ala dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ia akan suatu daripada alam ini. Kita faham dah, bukti ada dah. Kalau Allah Ta'ala tu lemah, Allah Ta'ala tidak bersifat sempurna, lagu mana nak buat alam yang hebat ni? Kita tengok alam pun tak ada nak fikir dah. Ni, tengok alam sekitar kita tak ada nak fikir dah. Dia tengok pokok kayu lagu mana tu hebat. Comel. Dia hidup lagu mana pokok kayu. Bila mampu kering lagu mana. Berapa lah daun nak tumbuh, berapa lah daun nak luruh dah. Semua tu pada pandangan pada kuasa Allah Ta'ala berlaku. Kalau dia tidak kuasa, dia tak boleh nak buat benda-benda lagu tu. Maknanya, kalulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sempurna tadi, maka mesti dah Allah Ta'ala tak sifat kekurangan. Pas kalau Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan, lemah Allah Ta'ala, maka mustahil dia buat alam ni. Faham gitu. Dan saya tiada menjadi ia, tak jadilah sesuatu daripada alam ini, dan demikian itu batil. Maknanya benda tu palsu, pelawak lah. Sebab apa? Dah bukti ada dah. Itu maksudnya. Kerana apa? Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Makna kata alam ini ada di mata kita dah. Dia sudah ada pada keyakinan kita dah. Kita tengok, kita yakin dah. Dia ulama sebut, bila sebut yakin ada 3 tahap. Yakin ni, yang pertama disebut sebagai ilmu yakin. Kita tahu. Kita tahu Kaabah ni sekian bentuk dia lagu tu. Kita orang royak kita. Dia Kaabah ni petok segi 4, warna hitam. Dia tengah, paha dia keliling pusing tawah dia. Kita tahu dia disebut sebagai ilmu yakin. Kita tahu. Yang kedua, yakin juga disebut sebagai tahap yang kedua, ainul yakin. Kita tengok. Bila kita pergi buat umrah, kita pergi Mekah naik haji, maka kita tengok Kaabah di depan kita. Lagu ni. Sebelum ni kita dah dengar ya, ilmu yakin. Bila kita tengok dengan mata kita, maka disebut sebagai ainul yakin. Maka tahap ketiga, keyakinan disebut oleh ulama sebagai hakul yakin. Lagu mana hakul yakin? Kita boleh rasa, kita boleh pegang. Pergi dekat Kaabah, kita pegang kain dia, boleh kucuk Hajarul Aswad. Maka tu dinamakan sebagai hakul yakin. Begitu juga dengan alam ini, adanya dengan musyahadah atas keyakinan kita. Kita rasa dah. Bumi ni lagu ni, pokok kayu lagu ni, tanah lagu ni, batu lagu ni. Maknanya benda tu sudah ada sebagai bukti kesempurnaan bagi Allah Ta'ala untuk buat alam ini. Di maknanya lagu tu kita kena faham dalam kepala kita, kena faham dalam iktikad kita, Allah Ta'ala bersifat dengan sempurna, dan ternafi ataupun tertolaklah pada Allah Ta'ala itu, mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala kekurangan. Itu maksudnya. Baik. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, mana setengah tu maknanya sebahagian daripada sifat kesempurnaan, daripada sifat kamalatullah itu, perkara barang yang wajib diketahui atas jalan tafsir. Lagu mana tu? Maksud dia sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala hak banyak tadi. Sama ada hak disebut Quran ke, disebut hadis ke, ulama sebut ke, hak tak sebut ke. Bila sebut sifat kesempurnaan, maka layak bagi Allah Ta'ala. Banyak. Maka pengarang kita sebut setengah daripada hak banyak tadi tu, gambar dia barang yang wajib diketahui atas jalan tafsir. Mana kata wajib kita tahu secara tafsir, secara detail. Kena faham sosok, kena tahu secara mendalam. Barang yang wajib maknanya benda hak wajib. Bila sebut wajib sebut tadi ya. Wajib pada hukum akidah, wajib makna kena tahu. Tak tahu jadi hukum dia berdosa. Itu wajib. Supaya semaya tadi.
Wajib kita mendirikan solat. Hukum dia wajib. Kalau tak semayang, dosa. Maka dalam ilmu akidah juga, antara wajib kita faham, kita tahu daripada sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, iaitu berapa? 13 sifat ataupun 20 sifat atas khilaf yang lagi akan datang. Maknanya di sini timbul satu khilaf ataupun perbezaan pendapat antara ramai-ramai ulama. Setengah ulama sebut wajib tahu 13, setengah ulama pula sebut wajib tahu 20. Mana betul belaka. Pasal benda ni sifat wajib bagi Allah Ta'ala juga. Cuma yang menjadi perbezaan di sini, kalau kita tengok daripada 20 sifat, daripada sifat wujud Allah Ta'ala sampai sifat kaunuhu mutakalliman, ada 20. Maka dia 7 sifat yang terakhir diletakkan perkataan kaunuhu. Kaunuhu ni maksudnya keadaan dia, keadaan sifat tersebut, walaupun telah disebut pada sifat-sifat yang sebelumnya daripada 7 sifat tadi. Dia contoh kita kata wajib itu daripada sifat nafsiyah. Apa maksud sifat nafsiyah? Nafsiyah ini adalah sifat yang merujuk kepada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan qadim azaliyun. Qadim sedia kala, azali sejak dulu. Maknanya qadim azali sejak kala, sejak daripada awal-awal lagi. Awal tu maksudnya awal tu dengan kita tidak tahu. Ada setengah benda tu ada sejak azali, ada maknanya awal dia tu ada wujud dia dengan sedia kala yang kita tahu. Contoh apa dia? Contohnya kita kata daripada Lauh Mahfuz. Ada bila ya dulu lagi, sedia kala lagi, tapi sedia kala dia tu tidak serupa dengan sedia kala Allah Ta'ala. Cumanya dulu dia tu kenapa? Kerana dia dulu pada benda-benda lain. Maka dia kata benda ni dulu, belum pada ada bumi, belum pada ada alam lagi. Kolam. Maknanya untuk menulis Lauh Mahfuz dan sebagainya, maka itu dinamakan sebagai qadim juga, sedia kala juga, tapi tidak azaliyun. Maknanya Allah Ta'ala sifat nafsiyah, sifat wujud yang merujuk kepada zat Allah Ta'ala. Maka ada pun sifat-sifat hak lain. Ada qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Maknanya daripada yang kedua, bahagian kedua disebut sebagai sifat salbiyah. Apa dia? Sifat ibarat menunjukkan tidak ada wujud, tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Lepas pada wujud barulah mari hak lain tadi. Wujud tu sebagai hakikat sebenar Allah Ta'ala. Sifat lain, sifat kuasa ada, tapi duduk atas sifat wujud Allah Ta'ala. Baqa', sifat Allah Ta'ala kekal Allah Ta'ala pun ada pada sifat wujud Allah Ta'ala. Begitulah daripada sifat-sifat yang lain. Maknanya diberikan sebagai nama, sebagai sifat salbiyah, sampai sifat wahdaniyah. Kemudian pada bahagian ketiga, ulama sebut kepada kita daripada sifat ma'ani. 7 sifat pula: qudrah, iradat, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam. Itu disebut sebagai sifat ma'ani, yang menjadi persoalan ataupun yang menjadi perbezaan pendapat kalangan ulama, iaitulah pada sifat maknawiyah, kaunuhu tu. Contohnya kita kata kaunuhu qadiran. Dia ambil daripada sifat kudrah yang berada pada sifat yang ketujuh atas tadi. Dia ambil daripada hak atas juga, cuma kaunuhu ni keadaan dia. Kalau sifat kudrah Allah Ta'ala lagu ni, kuasa Allah Ta'ala sikit. Tapi kaunuhu qadiran, sifat maknawiyah ni merujuk kepada keadaan sifat kudrah tadi. Gitu. Jadi sebab itu ulama berbeza pendapat, seolah-olah benda ni setengah ulama sebut benda yang sama, setengah ulama sebut benda yang berbeza. Dia cuma yang kita faham di sini bahawasanya perbezaan pendapat ini berlaku berdasarkan kepada keadaan ataupun disebut sebagai kaunuhu. Baik, dan qaul yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang mutamak itu adalah qaul yang pertama. Maknanya wajib kita tahu daripada 13 sifat. Ini hak mutamak. Dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahui atas jalan ijma'. Apa jalan ijma' ni? Maksudnya jalan secara borong. Kita faham tak, kita tahu tak apa dah. Tak faham benar-benar pun, makna kita tahu
Bahawasanya bila Allah Ta'ala sifat dengan kuasa, maka keadaan kuasa Allah pula sikit. Kita faham lagu tu. Kita tahu dah Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa. Tapi keadaan kuasa tu lagu mana? Maka dihuraikan pada bab kaunuhu qadirun dan sebagainya. Sebab itulah pendapat ulama dia berbeza. Walau bagaimanapun, benda ataupun perkara yang dihuraikan adalah daripada sifat yang sama, daripada sifat kudrat, iradat, ilmun hayat, sama', basar dan kalam. Baik. Tiada harus dinafikan dia dengan ijma'. Walaupun tak wajib tahu secara tafsilan daripada 7 sifat tadi, berbaki selepas pada tolak 13 tadi. Walaupun kita tak kena tahu secara detail, maka tiada harus dinafikan dia dengan ijma', tak boleh nak tolak. Sebab dia juga termasuk pada bab sifat Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ia setengah daripada segala perkara kamalan. Maknanya 7 tadi walaupun tak wajib tahu secara detail, ia juga merupakan daripada sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Maka barang siapa menafikan dia, jadi ia kafir wal iyadu billahi ta'ala. Ni tengok ni. Maknanya jadi ia kafir, tengok tubuh tu nota kaki, dia katakan jadi ia kafir, maknanya sekiranya ini jika dinafikan dia serta disabit lawannya, serta dinafikan keadaannya kuasa dan disabitkan keadaannya yang lemah. Contoh kita kata, kita tahu dah Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, kita tahu Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa, tapi kita tidak beriktikad, kita tak percaya kuasa Allah Ta'ala ni kuat, hebat. Kita tahu Allah Ta'ala kuasa, tapi kuasa Allah Ta'ala setara mana tu kita tak iktikad, maka kafir kita. Kenapa kerana kita menafikan sifat kudrat asal tadi. Dan dalam masa sama bila kita nafi sifat asal Allah Ta'ala kudrat, maka kita sabit, kita yakin, kita iktikad dengan keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Dia automatik lagu tu lah. Adapun nafi akan sabit pada kharij dan akan lemah yang atas sifat ma'ani, maka tiada mengkufurkan, bahkan ia sebenarnya menyebut akan dia oleh syarqawi dan lainnya. Mana kata sifat kesempurnaan, bila mana ulama sebut dah wajib pada Allah Ta'ala, maka tak boleh nak nafi lah. Lagu tu lah. Walaupun sikit, jangan ada perasaan kita nak nafi. Kita tahu Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, kehendak. Maknanya setiap benda berlaku atas kehendak Allah Ta'ala, tapi kita tahu Allah Ta'ala mampu untuk melakukan sifat dia tu, sifat kehendak tu. Maknanya dia nak gapo-gapo dia boleh buat, tapi kita tak percaya, tak yakin. Dia kita dewasa kita kuasa kita tak apa, kalau kita gagah, kita mampu, kita kuat, maka dalam keadaan itu seolah kita menafikan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Walaupun kita tak sebut, hanya dengan perbuatan kita maka boleh menyebabkan kita menjadi kafir sebut tadi. Maka sebab bagaimana suku dah sebut sebelum ni, kafir ada 3 cara. 3 cara boleh menyebabkan kita keluar daripada agama murtad. Apa dia? Pertama, bil qaul, dengan kata-kata. Kita royak Allah Ta'ala sifat lemah. Dulu lagi kita murtad, kafir. Yang kedua, dengan apa? Dengan af'al, perbuatan kita. Kita tak sebut, tapi kaki dia pijak Quran. Tak boleh. Kita tak royak, tapi kaki kita naik atas masjid dengan selipar, dengan niat kita nak menghina. Tak boleh. Contoh kita kata bersapah dalam masjid walaupun kecil, dengan niat nak menghina, tak sebut. Cuma kita buat, maka dia sebagai kafir juga. Di maknanya kena faham bahawasanya benda ni bila sabit keadaan itu, walaupun tidak sebut dengan mulut, dengan perbuatan kita, dengan af'al kita, maka boleh jadi bawa kepada perkara murtad wal iyad billah. Ini kita kata bahayanya kita jika kita bermain-main dengan hukum akidah. Ingat akidah sebagai asas. Sebab itu asas kita Islam iaitu pada kalimah syahadah, kalimah akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya wajib tahu daripada sifat-sifat kesempurnaan, mana hak wajib tahu secara ijma', secara baru kena faham juga walaupun sepitah lalu. Maka jika kita menafi jadi kafir wal iyazabillah ta'ala, dan hanya sesungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsir 2. Maknanya walaupun kita kena faham, sekadar faham tak apalah, sekiranya biar kita tahu sifat kesempurnaan, maknanya layak ataupun wajib bagi Allah Ta'ala semata-mata.
Baik. Jadi maksud itulah kuliah kita pada malam ini. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu iaitulah wujud. Artinya ada, insya-Allah maknanya pada kuliah akan datang kita akan mula masuk isi kitaan. Ini yang sebagai isi kita bincang tentang daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Taala berserta dengan dalil-dalil yang dibawa mari oleh ulama supaya kita faham lagu manakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan akidah kita makin kuat, makin kenal Allah Taala. Mudah-mudahan apa yang kita belajar memberi faham kepada kita. Dia boleh menyebabkan kita pemahaman kita, pegangan kita kepada agama Islam dan pengenalan kita kepada Allah Taala lebih kenal secara baik insya-Allah. Jadi sekadar boleh pada malam ini kita sama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.